Ada satu lagi yang perlu kita berikan perhatian adalah melalui untuk kita melihat kemaskini status kesihatan melalui HT dalam aplikasi MySejahtera Health ataupun ini merupakan satu lagi penambahan dalam aplikasi MySejahtera. Bersama dengan kita di studio ialah Dr. Mastura Ismail, Timbalan Pengarah Cawangan Kesihatan Premier Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga KKM. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor untuk kita bercerita tentang Health Assessment Tool ataupun HAT ni di MySejahtera ni. Molek untuk permulaan doktor bercerita terlebih dahulu tentang aplikasi MySejahtera itu dan HAT ataupun HAT yang ditambah dalam aplikasi MySejahtera itu. Okey, terima kasih Ismail. Soalan tu sangat bagus. Sebenarnya kenapa kita ada sesi pada hari ini amat penting. Kalau kita lihat jumlah pesakit COVID yang pada ketika ini kan macam semalam kan pada 15 Februari sejumlah lebih 22,000 lah kes positif yang telah dikesan. Jadi sehubungan dengan pertambahan kes ni di peringkat Kementerian Kesihatan, kami telah menubuhkan pasukan Rapid Response Team Task Force sebenarnya. Ini adalah selepas mandat daripada YBMK kita yang meminta Kementerian Kesihatan membuat persediaan. Jadi apa maksud kita membuat persediaan? Kita ingin masyarakat di luar sana faham walaupun kes tu dapati meningkat disebabkan kita tahu kita lihat di negara-negara lain juga pertambahan kes yang mendadak dan oleh sebab itu antara persediaan yang kita buat adalah untuk memberi maklumat yang berkesan yang betul kepada kita punya masyarakat supaya mereka boleh membuat persediaan. Jadi sehubungan dengan apabila kes ni meningkat, kita pernah lihat dulu masa gelombang yang sebelum ni dalam bulan 8, bulan 9 pada tahun lepas di mana kita lihat jumlah pesakit yang datang ke pusat COVID Assessment Center ataupun CAC kan pada ketika itu ada yang di pusat-pusat yang mega seperti di Stadium Melawati dan sebagainya. Jadi jumlah pesakit COVID yang dikendalikan agak ramai. Jadi itu akan memberi kesan kepada kita punya sistem dan juga resources yang kita perlu untuk mengendalikan pesakit tersebut. Jadi kita telah mengambil pendekatan menggunakan aplikasi tambahan dalam MySejahtera dan juga mengubah kita punya garis panduan di mana bagi pesakit-pesakit yang tidak ada simptom ataupun yang bergejala ringan, mereka tidak perlu datang ke pusat penilaian COVID tadi. Jadi apabila mereka tidak datang ke pusat penilaian COVID, dah tentunya kita masih terus kena memantau mereka kan Ismail kan Syafiqah. Jadi cara pendekatan baru yang kita gunakan adalah pesakit-pesakit ini akan kita pantau melalui sistem MySejahtera tadi, iaitu aplikasi yang kita panggil Home Assessment Tool ataupun singkatnya HAT lah. Okey. Jadi yang kita nak war-warkan adalah kita berharap kita boleh memperkasakan ataupun kita boleh empower pesakit-pesakit tadi yang dengan kategori 1 ataupun 2A iaitu tiada gejala ataupun bergejala ringan. Mereka akan dapat notifikasi daripada MySejahtera dan selepas mendapat notifikasi tersebut mereka diminta mengemas-kimi gejala-gejala yang jika mereka ada pada hari tersebut sebanyak 2 kali dalam sehari. Jadi kita ada satu sistem yang nanti pihak MySejahtera yang kita panggil Virtual COVID Assessment Center ataupun singkatnya VCAC lah. Okey, so petugas-petugas di sini kita akan download semua data-data yang setiap hari lah. Kita kata tadi kan setiap hari ada 22,000 dan kita dapati pada ketika ini hampir 200,000 pesakit. Sebab kita tahu kan pesakit COVID yang positif ni kita akan pantau dalam tempoh antara 7 ke 10 hari. So katalah hari ni diagnose 22,000. Sen kita tunggu untuk 7 hari sampai mereka ni selesai tempoh kuarantin. Jadi jumlah ni 200,000. Jadi daripada kita punya data sekarang dan juga daripada penelitian kita dapati pesakit-pesakit yang dalam kategori 1 dan 2A tadi
hampir 80%. Okey. Jadi apabila 80% ni kan Ismail, kita ada satu sistem yang bagus sekarang menggunakan aplikasi MySejahtera ni, dan mereka jawab soalan-soalan tu, dan kita punya pasukan akan dapat alert, dan kita ada petugas-petugas di setiap negeri, iaitu yang dekat physical CSC itu tadi, yang akan memantau mereka, di mana apabila mereka menjawab ada gejala yang bertambah teruk atau ada gejala yang kita panggil gejala warning sign, jadi petugas kita akan menelefon mereka. Okey. Okey, tapi satu sikit yang kita nak buat, beritahu semua orang kena pantau, sebab daripada data kita dapati setiap hari hanya lebih kurang dalam 45% ke 50% sahaja pesakit-pesakit ni yang dekat rumah tu yang akan menjawab soalan dalam HAT tadi. Ada yang tidak menjawab. Ya, so maknanya hampir 55%, 50 ke 55% tidak menjawab. Jadi ini menyebabkan kesukaran kepada petugas kita untuk mengetahui apakah status keadaan mereka di rumah. Kita berharap dengan adanya kita war-warkan kepentingan HAT ni kepada semua pesakit-pesakit COVID ni, nanti mereka memberikan kerjasama mengisi, dan kita boleh membuat tindakan yang bersesuaian. Sebab setakat ini kita dapati jumlah pesakit yang perlu dimasukkan ke PKRC ataupun pusat kuarantin rendah ataupun ke hospital sebenarnya tidak ramai. Lebih kurang tak sampai hanya dalam 0.6%. Maksudnya kurang daripada 1% yang perlukan kemasukan. Tetapi kita perlu memantau mereka dengan gejala-gejala tadilah. So saya boleh terangkan apakah yang dimasukkan dengan gejala ringan dan apa yang dimasukkan dengan gejala sederhana ataupun gejala yang bertambah teruk lah. Ya. Yang ini kalau sekali dengar memang kita rasa penonton di luar sana tak boleh nak ingat, tetapi dalam kita punya laman Facebook Kementerian Kesihatan, kita memang hari-hari ada menyatakan kenyataan daripada kita punya ketua pengarah perkhidmatan, maklumat-maklumat penting. Kita juga ada macam contoh video bagaimana nak isi tadi ataupun health assessment tool tadi. Jadi benda ini untuk kita sentiasa update dan memberi maklumat yang tepat, yang relevan kepada kita punya penduduk di seluruh Malaysia lah. Jadi kita berbalik kepada tanda dan gejala. Boleh silakan. Okay, so tanda dan gejala tadi, kalau orang lain sebelum ni pernah juga mendengar kategori COVID kan, kita dengar kategori 1 sampai kategori 5. So apa maksud kategori 1? Kategori 1 ni dia tak ada gejala. Maknanya dia punya keputusan ujian sama ada dia menggunakan PCR ataupun menggunakan RTK test positif, tetapi mereka tak ada gejala. Ini siapa yang berlaku macam ni, Ismail? Contohnya orang yang ada kontak rapat. Kemudian mereka disarankan menjalankan test, dan kita juga ada war-warkan pasal TRIS yang mungkin kalau sempat nanti kita akan terangkan lebih lanjut. Dan bagi mereka yang bergejala kategori 2, kita pecahkan kepada 2A dan juga 2B. So yang 2A ni yang kita kata gejala ringan, di mana dalam gejala ringan seperti yang tertera di skrin sekarang, pesakit-pesakit ni dia ada simptom macam sakit tekak, ada sesama, tapi tak ada demam, tak ada kesukaran bernafas. Mereka juga ada batuk, dan juga merasa ini kadang-kadang dia suka komplain tak ada deri baru, tak ada deri rasa kan, ataupun mereka ada cirit-berit, tetapi tidak berlaku lebih daripada 2 kali dalam sehari. Mungkin ada yang mendapat macam rasa loya, rasa nak muntah, tapi kalau mereka muntah pun tak lebih 2 kali dalam sehari. Dan mereka rasa kelesuan, tapi lesu yang sedikit lah, tak adalah mengganggu sampai tak boleh membuat dia orang punya aktiviti harian. Dan kadang-kadang macam kita demam disebabkan virus ni, kita dapat badan kita sakit-sakit kan, otot sakit-sakit, tapi masih sakit sendi, tapi masih boleh bergerak tanpa bantuan orang lain ya. Severe lah. Tak severe. Tak severe. Dan kita bandingkan pula dengan kategori 2B tadi. Dia ni kalau dia demam berterusan. Kalau dia dah lebih 2 hari dia demam, sebab tu dalam soalan HAT tu kita akan bertanyakan untuk mengenal pasti pesakit-pesakit yang masuk ke dalam ataupun berubah tahap keterukan dia kepada kategori 2B tu berdasarkan dengan soalan-soalan berikut, di mana dia buat kerja sikit dia rasa penat, dia rasa sesak nafas, kadang-kadang dia rasa
dada tak selesa, macam sakit. Dan dia nak makan pun tak boleh tolerate langsung. Kalau dia dapat muntah mungkin lebih daripada lebih lah daripada 3 kali, yang tadi tu 2 kali. Dan dia punya diarrhea pun lebih banyak dan boleh menyebabkan mereka mengalami dehidrasi kan, ataupun kurang air dalam badan. Dan mereka nak bergerak pun rasa resu tadi menyebabkan mereka susah nak bangkit awal-awal pagi ataupun perlukan bantuan. Jadi itu kita tak maulah kita punya pesakit kat luar tunggu sampai simptom tu dah jadi gejala warning sign kan baru nak datang. Kalau 2B ni sesak nafas itu masuk dalam 2B kan? Ya, sesak nafas masuk dalam 2B. Ya. Jadi kalau pada siang hari kita punya pusat-pusat fizikal COVID Assessment Center tadi, pesakit-pesakit yang ada gejala ini boleh terus pergi kepada kita punya COVID Assessment Center. Tapi kalau mereka tidak macam selepas waktu pejabat ataupun CAC ketika itu tidak beroperasi, mereka boleh terus menelefon 999 ataupun boleh terus ke hospital. Jadi ada maksudnya kita dah bersedia. Pihak hospital pun di bawah kita punya bahagian perubatan itulah juga membuat persediaan rapi berkenaan dengan katil-katil, berapa bilangan ICU yang diperlukan dan juga dari segi kesiapsiagaan yang diperlukan untuk kita menghadapi wave sekarang lah, gelombang sekarang. Jika tadi doktor memperincikan mengenai kategori individu yang positif COVID-19, bagaimana pula dengan definisi casual contact ataupun kontak rapat ini? Adakah mereka juga perlu dikuarantin dan juga mengemaskini status mereka dalam HAT ini? Okey, so untuk casual contact, definisi sekarang adalah mereka yang kalau macam kita katalah kita pergi ke pasar raya ke kan, pada mana tiba-tiba kita balik kita tengok MySejahtera tu dah dapat notifikasi warna macam kuning slide orange kan. So kita agak, dan ada maklumat balas kat situlah mengatakan anda adalah casual contact. Jadi ada orang macam risau, kenapa dapat notifikasi macam ni. Jadi itu sebenarnya adalah apabila kita pergi ke suatu tempat dan pada masa yang sama ada orang lain sebelum tu yang mungkin berada dekat tempat tu, tetapi dia kemudian pergi membuat pemeriksaan dan dia punya ujian tu positif. Jadi kan sistem MySejahtera tu dah bagusnya kita boleh pergi track, tengok sekeliling kita berapa orang yang potensial kan kita tahu kan yang ada kes. So that's another orang kata kebaikan MySejahtera ni, selain daripada banyak maklumat dan juga diupdate setiap kali maklumat-maklumat high risk zone dan sebagainya. Jadi yang casual contact ni tadi dia dah in contact tetapi dia lebih daripada jarak 2 meter dengan orang tersebut dan masa dia contact tu kurang daripada 15 minit. Jadi dia balik dia boleh meneruskan aktiviti macam biasa. Cuma dia punya MySejahtera tu mungkin lepas beberapa hari selalunya kita akan ubah juga garis panduan jawab soalan tadi dalam masa tempoh 3 hari dan dia punya MySejahtera tu akan bertukar semula lah. Okey. Saya selalu kena macam tu tapi alhamdulillah selepas menjawab soalan itu dia kembali bertukar kepada alhamdulillah. Sebab mungkin di kawasan itu banyak dilaporkan kes-kes. Jadi mungkin kita perlu untuk assess diri sendiri untuk menjawab soalan tersebut. Doktor, berkenaan tentang kuarantin di rumah ini, tempoh kuarantin itu pada ketika SOP yang terkini ini, apa yang perlu diketahui untuk mereka yang mungkin bergejala ringan dan mungkin tidak severe gejalanya? Okey, bagus. Sebab yang ini pun banyak juga persoalan-persoalan panggilan telefon yang kita sediakan sebenarnya untuk pesakit yang kita ada CAC hotline, kita juga ada CPRC hotline. Jadi kadang-kadang persoalan-persoalan ini masih lagi masyarakat kita di luar sana tak tahu apa nak buat. Okey, contohnya kalau dia dah didefinisikan kontak, apa yang diperlu lakukan. Tapi macam Ismail cakap tadi, pertama adalah menjawab soalan-soalan. Kedua, apabila dia diklasifikasikan sebagai kontak, sistem MySejahtera juga akan menghantar notifikasi kepada dia dan juga maklumat apa yang diperlu lakukan. Jadi untuk mereka yang dah diklasifikasikan sebagai kontak, kalau mereka ni telah divaksin dan dia memang dah dapat juga booster vaksin dan dia tidak ada gejala, jadi tempoh karantin dia adalah selama 7 hari. Okey.
mereka yang tidak divaksin for whatever reason ataupun kadang-kadang sebab tak vaksin mungkin mereka jatuh dalam kategori yang immune compromise, sakit severe, tak boleh divaksin kan. Ataupun mereka yang vaksin dia tidak lengkap. Dari kumpulan kontak seperti ini, tempoh kuarantin dia adalah selama 10 hari, Ismail. Ya. Okay. Mungkin doktor juga boleh terangkan kepada kami dan juga penonton Selamat Pagi Malaysia langkah-langkah untuk mengemaskini status di MySejahtera, doktor. Okey. So langkah-langkah untuk mengemastini status tu, seperti kita kata tadi, apabila seseorang tu sama ada dia menjalankan ujian rapid test sendiri di rumah, dengan saliva ke ataupun ada juga yang menggunakan stick di bahagian hidung kan. Jadi jika keputusan tu positif, mereka akan upload keputusan tu ke dalam MySejahtera. Ada juga mereka yang akan pergi ke mana-mana klinik ataupun hospital kan, dan ujian tu dibuat, jika positif maka pihak yang membuat ujian tadi akan menguploadkan data tu ke dalam SIMCA lah. SIMCA ni actually Sistem Information Makmal Kebangsaan. Jadi MySejahtera daripada SIMCA ni dia memang auto. Dia boleh, orang kata apa yang dimasukkan dalam SIMCA akan dihantar ke dalam MySejahtera. Jadi once keputusan ni positif, MySejahtera akan hantar notifikasi kepada pesakit tadi mengatakan dia adalah confirm COVID case. Dan dia punya status akan bertukar kepada merah. Okey. So apabila dah bertukar kepada merah, dan dia kena jawab untuk mengetahui dia dalam kategori apa. Okey. Itu soalan-soalan tadi akan keluar dan dia akan, kalau dia jatuh kepada 2A, jadi akan keluarlah notifikasi anda ni adalah gejala ringan. Sila kemaskini soalan-soalan dalam MySejahtera Home Assessment Tool tadi setiap harilah. Pagi dengan petang lah kena buat kan. Jadi setiap hari kalau dia tak buat, Ismail rasa dia kena apa? Oh, banyaklah masalah. Yang Lama satu, lah lagi dia punya proses itu. Bukanlah satu yang kita risau sama ada dia tak jawab dan keadaan dia bertambah teruk. Yang kedua kita risau adalah beban kepada kaki tangan kita jugalah, kena cari dia kenapa dia ni tak jawab. Tapi apa yang kita buat pada ketika ini di bawah sistem yang kita panggil virtual CAC, bila orang ni tak jawab, mereka akan dikenal pasti oleh pihak yang bertugas harian lah untuk kita punya data-data dalam MySejahtera ini, dan kita akan hantar messages lah, SMS kepada telefon dia, dan message tu akan mengatakan sila kemaskini you punya status HAT lah. Kalau dia tak jawab juga, dia akan dapat satu yang kita panggil voice recorded, maksudnya robocall. So penggunaan suara pula adalah suara yang akan cakap okey, encik dalam kategori ini dikendaki ini, dan kita dapati sekarang oleh sebab number yang terlampau ramai ni Ismail, 200,000, kita juga membuat penambahbaikan dari segi kita punya sistem pengendalian pesakit. Kita akan kategorikan pesakit seperti tadi kita kata. Jadi mereka yang dalam kategori risiko rendah tadi, kalau kita bagi SMS dia tak jawab, mungkin kita akan beri prioriti kepada kalau orang tu berisiko tinggi, dia tak jawab, yang itu petugas akan dahulukan kepada orang yang berisiko tinggi lah tadi kan. Jadi kita punya sistem kesihatan ni tadi kita dapat channelkan dia punya human resource, keperluan tu, dan targeted kepada orang yang kita tahu lebih berisiko untuk mendapat sebarang komplikasi ataupun dia boleh kata severity atau keterukan dia punya jangkitan ni lebih tinggi berbandingkan mereka yang dalam kategori berisiko rendah tadi. Okey. Doktor, ini mungkin banyak ditanyakan oleh mereka yang sedang menjalani kuarantin, mungkin disebabkan positif, kontak rapat dan sebagainya kan. Macam mana ya untuk kita melakukan proses seterusnya kalau nak melengkapkan selepas 7 hari itu, ujian itu dilakukan macam mana, bagaimana nak mengemaskini ujian self-test kit ataupun test COVID itu kepada pihak yang berwajib. Okey. So satu lagi inisiatif adalah kalau sebelum ni kita lihat apabila orang tu disahkan positif dan dia pergi ke
COVID Center, kadang dipasangkan gelang kan sebelum Ismail kan. Jadi inisiatif kita sekarang, kita dah dalam melalui sistem MySejahtera sendiri, pemberian home surveillance order ataupun quarantine tadi didigitalizekan. Jadi maksudnya pesakit tadi, once dia punya dapat notifikasi dalam MySejahtera, dia screenshot dia punya status tu dan dia boleh hantar kepada dia punya majikan. Jadi sebaik saja apabila tempoh kuarantin dia selesai, automatik, maknanya sistem aplikasi MySejahtera ni tadi, dia akan diberikan, kita panggil release order, di mana dia punya automatik lah, dia punya status dekat dalam MySejahtera tu akan berubah. So dia punya automatik ni actually kalau dia habis hari ke-7, besok tu lah hari ke-8 lah baru status tu berubah lah. So kalau mereka yang perlu di kuarantin untuk 10 hari, hari yang ke-11 lah. Dan bilangan hari ni Ismail sebenarnya ditentukan dengan bila seseorang itu disahkan daripada ujian makmal dia. So kalau dia ada simptom 3 hari tapi dia pergi buat test lepas hari ke-3, tapi dia punya tempoh kuarantin tu akan bermula daripada tarikh ujian dia. Doktor, sedikit nasihat kepada penonton dan juga sentiasa mengamalkan TRIS. Silakan. So TRIS juga sangat penting, terutamanya yang diwawarkan jika ada sesiapa yang ingin contohnya berkunjung balik ke kampung, ingin mengadakan majlis tertentu. Jadi TRIS ni tadi adalah T itu adalah trace kan. So digalakkan untuk menjalankan ujian saringan sendiri. Kemudian daripada laporan TRIS tadi, dia punya, kejap saya lupa the next. Itu untuk TRIS dan untuk TRIS tadi, dia bila dia dah dapat tu dia akan upload information dia ke dalam MySejahtera, dan daripada situ tadi kalau dia punya result tu positif, dia akan diberi macam kita cerita tadi. Tapi mereka juga perlu, kalau result dia negatif, dia perlu juga memasukkan data tu ke dalam sistem MySejahtera. Jadi trace tadi, trace and then inform tu masukkan result dalam MySejahtera. Kemudian jika ada setiap hari yang dia dah jawab tu, dia perlu seek medical help, bergantung kepada dia punya situasi semasa. Sebab kita kena faham, pesakit ni walaupun di dalam kategori tidak ada simptom, tapi dia boleh bergejala keesokan harinya. Ataupun kalau dia gejala 2A, dia mungkin lepas tu simptom dia bertambah baik. Jadi sebab itu pentingnya, macam tujuan kita ada sesi pada hari ini adalah untuk kita wawarkan kepentingan untuk pesakit kita yang berada di rumah untuk home quarantine tadi, mengupdatekan atau mengemaskini dia punya home assessment tool tu setiap hari. Jangan culas saja. Jangan culas. Itu tidak menguntungkan diri sendiri sebab nanti kalau tiba-tiba keadaan status kesihatan tu bertambah teruk, mereka datang lewat untuk mendapatkan rawatan. Alright, itu yang dilakukan oleh pihak KKM untuk memastikan tahap kesihatan dan juga penilaian kesihatan itu optimum. Terima kasih kepada Dr. Mazrul Ismail yang juga merupakan Timbalan Pengarah Cawangan Kesihatan Prima KKM Putrajaya. Terima kasih, Doktor.